Adakah kita berada dalam persoalan kebuntuan politik, kecelaruan dan sebagainya? Tapi apa yang saya nak kongsikan dengan anda di awal ini adalah apa yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang bertitah bahawa mengenai perkembangan situasi politik negara, dan baginda menasihati rakyat khususnya ahli politik bermuhasabah agar negara tidak diheret ke kancah politik yang tidak menentu. Dan jelas baginda, negara masih berhadapan dengan pelbagai masalah dan juga masa depan sukar akibat ancaman wabak COVID-19. Dan Sultan Abdullah turut mengulangi titah nasihat Seri Paduka Baginda kepada ahli-ahli parlimen semasa istiadat perasmian pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-14 Mei lalu. Dan baginda menuntut kematangan dalam berpolitik dan memahami serta menjiwai keluh kesah rakyat dan tidak mengabaikan kesejahteraan rakyat. Dan Seri Paduka Baginda turut menegaskan ahli-ahli politik seharusnya tidak mengakhiri perbezaan pendapat dengan permusuhan, tetapi sebaliknya menyelesaikan permasalahan melalui perundingan dan juga proses perundangan yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Itu menerusi titah Yang di-Pertuan Agong berkaitan dengan situasi politik dan juga keadaan semasa ketika ini. Dan bersama-sama saya menerusi Skype ketika ini adalah YB Kari Jamaluddin Abu Bakar yang merupakan ahli Parlimen Rembau. Hello, Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini Zoom bukan Skype. Salah iklan tu. Ya, ini Zoom YB. Dalam situasi dan juga keadaan semasa YB, kita nak melihat kepada situasi apa yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong supaya cerita politik ini dapat diselesaikan segera yang tidak mengheret rakyat dan juga masyarakat untuk melihat kepada situasi yang lebih memburuk selepas ini. Apa komen YB di awal ini? Ya, saya menunjuk kasih atas titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, satu peringatan yang saya rasa tepat pada waktu dan masa dia. Kita berhadapan dengan gelombang ketiga COVID-19, jangkitan COVID-19, dan masalah ini semakin meruncing. Dan sekarang ini kita memerlukan kestabilan politik untuk memastikan bahawa kita dapat mengundi negara dan juga rakyat kita keluar daripada masalah kesihatan dan juga ekonomi yang sangat-sangat teruk yang kita hadapi pada hari ini. Dan juga YB, apa yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong berkaitan dengan kematangan dalam politik. YB orang politik dan juga berkawan mungkin dalam lingkungan orang-orang politik. Adakah kematangan ini dapat kita lihat dan jiwa keluh resah rakyat itu dapat difahami secara khususnya dalam keadaan dan juga situasi hari ini? Ya, saya harap ada semangat berjiwa besar di kalangan ahli-ahli politik kita. Ya, masalah sekarang ini adalah masalah tuduhan bahawa kerajaan yang sedia ada sudah hilang keyakinan majoriti ahli-ahli parlimen. Dan masalah sekarang adalah sama ada Datuk Seri Anwar dapat membuktikan yang beliau dapat sokongan daripada majoriti ahli parlimen untuk membentukkan kerajaan yang baru. Ya, ini masalah yang dihadapi oleh negara pada waktu ini. Jadi apa yang saya tahu, yang Datuk Seri Anwar telah menghadap Duli Yang Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong untuk kemukakan bilangan ahli-ahli dia, dan perkara ini kalau tak silap saya mestilah disahkan oleh ketua-ketua parti. Pada waktu ini tidak ada sesiapa yang dibenarkan untuk menghadap, mungkin oleh kerana masalah kesihatan dan juga COVID, ancaman COVID yang sedang menular waktu CMCO ini. Jadi selepas selesai dan apabila dapat menghadap, saya harap perkara ini dapat diselesaikan. Kalau betul lah Datuk Seri Anwar mempunyai cukup bilangan ahli parlimen yang menyokong beliau menjadi Perdana Menteri, maka teruskanlah mengikut apa yang ada dalam perlembagaan, ya, dan kita boleh melihat kepada pembentukan kerajaan yang baru. Tetapi kalau selepas disahkan beliau memang tidak ada cukup bilangan, maka saya harap kita dapat teruskan kerja kita, ya, dan jangan kita terlalu berpolitik sampai tidak dapat memfokuskan kerja kepada tindakan untuk memulihkan ekonomi dan juga kesihatan rakyat kita.
Dan juga YB, ini bila masyarakat dan juga rakyat kata, bila melihat keadaan dan juga situasi politik, ada yang menyatakan ini sembang dan juga cerita orang politik, tapi nanti bila bergaduh berkawan balik. Tapi dalam titah yang di Pertuan Agong menyatakan bahawa perbezaan pendapat dengan permusuhan, tetapi sebaliknya untuk mengekalkan keadaan dan juga situasi semasa. Adakah perbezaan pendapat itu penting, tetapi bagaimana untuk mengelakkan permusuhan, terutamanya dalam ahli politik yang ada sekarang ini, YB? Perbezaan pendapat itu tidak ada masalah. Ya, kita tidak ada pause dari segi perbezaan pendapat, sentiasa mengkritik antara satu sama lain. Itu nama dia politik. Ya, kita bersaing dalam bidang ataupun arena politik, itu biasalah. Ya, tetapi jangan sampai kita bermusuh, sampai sistem politik itu tidak boleh berfungsi dengan baik. Jadi saya balik kepada masalah pokok yang ada sekarang ini, iaitu sama ada kita dapat teruskan kerajaan yang sedia ada ataupun kita ada pertukaran kerajaan sekali lagi. Ya, perkara ini mesti diselesaikan dengan cepat. Ya, saya nak nyatakan di sini bahawa saya bukan antara ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Anwar. Ya, jadi kalau ada apa-apa dokumen yang menunjukkan bahawa UMNO secara on block menyokong Datuk Seri Anwar, itu tak betul. Ya, saya dan rakan-rakan lain ahli-ahli parlimen UMNO yang saya kenal lah, yang saya kenal rapat, kita kalau adalah dokumen yang menunjukkan bahawa UMNO secara keseluruhan ahli-ahli parlimen memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar untuk mendapat majoriti, itu tidak betul. Ya, tapi perkara ini mestilah disahkan supaya yang di Pertuan Agong puas hati mengikut kebijaksanaan baginda bahawa beliau tidak mempunyai majoriti. Hanya dengan itu sahajalah yang dapat kita selesaikan kebelut politik yang ada pada hari ini. Baik, YB, saya nak mohon tunggu seketika sebab saya nak ke Bukit Aman ketika ini bersama dengan Hasimi Muhammad.